Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengar? Audio semua okey? Okey, thank you, thank you. Jadi kita dah masuk ke London session. Nampaknya buka London, kita ada pasaran yang lebih sentimen yang lebih negatif, di mana pelabur mula fokus balik kepada angka-angka COVID-19, kepada kebimbangan mengenai pasaran, dan ini menekan sentimen pelabur semasa. But trade not based on itu. Jadi jangan, saya nak short JPYP sebab ini. Bukan. Anda tahu ini berlaku, Anda tengok set up ada ke tak? Tak ada set up, jangan trade. Jangan, ni tak bagus, sentimen negatif semua merah, tekan. Bukan macam tu. Tunggu tempat dia, kat mana stop loss, kat mana TP, dan anda tengok structure jelas, trade. Okay. Kita nampak untuk futures US juga menunjukkan Dow setakat ni masih jatuh teruk ni. 1000 lebih mata jatuh daripada tutup Jumaat. So something yang satu lagi yang lebih volatile lah nampaknya setakat ini. Tak tahu dia akan recover ke tak, tapi setakat ini nampaknya lebih negatif. Selamat Hari Raya Syah. Okey. Jadi ni yang kita ada. Okey, kita tengok pada slide, dan untuk sesi minggu ni tumpuan Powell, tumpuan kepada Bank of England, dan saya masih lagi melihat gambaran serupa di mana kita mencari untuk nak long US dollar, maksudnya Euro USD, GBP USD tu anda nak short, tapi belum sampai tempat dia. Tunggu dulu. Kalau anda dah short, anda short. Tapi kalau anda tak short, you are waiting for one more bounce untuk nak short. Dan indeks long nanti bila USD JPY sampai tempat support. Dan pada waktu itu juga adalah untuk US dollar punya kekuatan. Okey? So we are in yen dynamic untuk semasa, dan apa yang kita dynamic ni bagi mereka yang baru ikut webinar adalah forces yang mempengaruhi pasaran. Jadi ini adalah sebahagian daripada bagaimana saya memahami pasaran. Tapi trading ni macam ni.
this is my advice to you lah. Ini yang saya lain. Sebab saya full time trader dan saya memang buat benda ni. I mean trading dan juga kepada berkongsi lah kepada dalam melalui webinar, melalui classes kita nanti insyaAllah, seminar dan lain-lain. Jadual saya, maksudnya saya bekerja sebagai trader tu dan juga bekerja sebagai seorang ni. Tapi kalau anda part-time trader, buat dia macam ni, buat satu jadual anda. Buat satu jadual, jangan sentiasa tengok chart. You do this. Pagi-pagi tu, pilih satu masa. Jangan sentiasa trade, faham tak? Tapi anda konsisten jadual anda. Itu dia, bukannya anda sentiasa ada masa aku trade. Kalau anda tengok kedai tu sekejap buka pukul 10, sekejap buka pukul 2. Memang hancurlah kedai tu kan. Faham tak? So what you do is, anda pilih. Saya cadangkan di sebelah pagi ya. Jangan apa, di sebelah pagi lah. Early birds get the worm. Itu basically dia. Anda nak tengok lepas sesi US, buka sesi Asia kan? Ataupun sebelum sesi Asia, anda tengok sesi US apa jadi, tengok Bloomberg Live, baca-baca bank analysis, buka forexlive.com, dan tengok apa cerita. Lepas tu anda buat anda punya market mapping, updatekan chart. Kalau tak faham elite wave, tak apa, buat support resistance sahaja. Buat support resistance. Antara kaedah mudah, ini satu lagi saya kongsi. Tak nak elite wave, tak payah pun elite wave. Anda buat yang ni. Pilih satu time frame besar, anda buat macam ni. Daripada time frame besar ni, anda tengok chart yang mudah nak trade. Kalau tengok chart ni senang tak nak trade? Kalau tengok chart ini, senang tak nak trade? Susah. Weekly tak dapat nak baca. Ini sideways market. Ini sideways. Senang. Kalau senang bagi kita, kepada teknik anda. Sebab ada yang kata senang, ada yang kata susah. Okay. So whatever it is, what you are trying to do is this. The current high and low ni movement sekarang ni, anda buat benda ni. Ni salah satu lagi lah benda paling mudah nak buat. Anda buat ini. Adakah dia break tak? Kalau dia break ke bawah, macam ni, dia break ke bawah, kita tahu ini impulse, habis. Ini impulse move. Maksudnya kita akan ada 5 wave. Ini salah satu lah kalau malas nak kira. Ini boleh juga bagi kira, boleh juga. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin macam tu. Dan mungkin dia reverse. Kita tahu. Okay. Cerita dia, anda nak tengok daripada yang jelas tu dia terkeluar tu. Anda tarik anda punya Fibonacci. Yang keluar ni, yang terkeluar ni. Ini. Okay. Anda tariklah anda punya Fibonacci. Okay. Dan ke sini. Kalau dia tak habis lagi, maksudnya dia tak sampai 1 ni, anda masih jangka dia sebagai wave 5. Boleh? Macam mana Hafiz? Saya tak dapat nak bagi link group dalam webinar ni. Message saya. Okey, kalau anda nampak dia tak sampai lagi 1 ni, anda cari untuk short. Selagi dia tak sampai. Okey, salah satu lagi ini. Okey, syarat dia yang ini cecah 1618 ataupun dalam area ni. Okey, ini qualify sebagai wave 3. Itu kalau tak nak elite wave, anda tahu yang ini sebenarnya WXY tapi tak apa. Ataupun A, B dan C. Tapi anda boleh gunakan benda sama je. Gunakan channel dan anda tengok adakah dia dalam channel yang dalam satu channel yang dalam satu channel. Kalau dia dalam channel tu, ini kesemuanya dalam korektif.
Kalau dia terkeluar daripada channel, itu adalah impulsif. Kalau kita sambung ke semua ni, jadi bagi siapa yang dah ikut saya, ingat tak tool ini? Mana dia? Mana pula dia? Jap. Ingat tak tool ini? Mana tidak? Sekejap. Mana pula dia pergi? Dia ada apa? Saya pun tak ingat. Baik. Saya dah save dekat sini, boleh hilang pula. Sekejap. Retracement, trend base, feed resistance, feed channel. Sekejap. Tak apalah. Kita boleh gunakan ini je. Channel macam ni je. High. Dan anda copy dia kepada low. Clone. Kepada low ni. Okay. Tengok movement dalam ni. Kalau anda nak, tak kisah time frame mana. Tak kisah time frame mana. Linear channel. Dia dalam apa? Retracement linear. Mana dia? Dekat, kalau maksudnya dekat weekly ni kita tak buat apa. Mana dia? Untuk room membuat kenaikan agak terhad. Index is never short. Index is never short, but it is in wave 5. Yep. Saya tarik dia dulu. Mana dia pergi? Trend base, sideline. Tak apalah. Malam nanti kalau jumpa, saya save. Saya dah save tapi hilang. Mungkin sebab banyak sangat kat bawah. Tak apa. Regression trend channel. Waalaikumsalam. Regression trend channel. Mana dia, nampak tak? Regression trend channel. Regression trend channel. Mana regression trend channel saya ni? Fib retracement, regression trend. Sekejap dekat line, dalam line. Okay, regression trend. Dalam trend line, okay. Okey, sambung ke atas, sambung bawah. Anda akan dapat satu channel. Okey? Benda sama. Dia terkeluar daripada channel, you are expecting untuk dia balik dan ikut balik. Okey? Dia terkeluar daripada channel, expecting dia balik. Sama macam guna Bollinger Band. Okey? Sama macam guna Bollinger Band. Inilah tool simple lah. Nak gunakan dia. Kalau sideways market ni tak cantik, tapi kalau anda tengok dekat bila anda tengok yang market trending macam ni, nak gunakan dia, adakah ini sebagai retracement saja ataupun ni dah reverse, ada tarik daripada atas ke bawah, macam sambung je. Okey, dan maksudnya kita masih ke bawah. Okey. Ni dalam MT4 pun ada. Okay. Sambung atas bawah ni. Itu antara tu lah yang mudah untuk kita nak tahu adakah dia break trend line atau tak. Ni trend line lah ni. Tunggu dia break atas tu, dan tengok kalau daripada dia macam ni. Kalau dia ke bawah macam ni, dia masuk, itu consider sebagai retest. Bila dia break out, itu diconsider sebagai break. Boleh? Kalau dia daripada atas, sama juga. Masuk balik, itu retest. Breakout, dan kita ada perubahan trend. Boleh? Maksudnya kalau ini, break atas ini. Break atas ini, kita boleh extend.
Ni kalau kita nak extend, kita boleh extend line. Okay. Kalau dia break, ini di-consider sebagai breakout. Jadi, kita considerkan the whole move sebagai habis. Selagi dia tak break, kita masih cari short. Kalau guna tool ini. Itu semua benda sama. Itu semua benda sama. Tapi jangan pula dalam chart anda macam-macam. Apa yang saya tunjukkan tadi adalah mengenai mapping market. Buat benda yang simple kepada anda. Sama ada anda nak gunakan simple trend line saja pun tak ada masalah. Channel tak ada masalah. Tapi anda mesti ada kaedah untuk mapping market. Jangan tengok satu candle, decide trade based on satu candle. Anda kena tengok candle tu kat mana. Okay. Selain daripada tu, bila ada setup, anda buat risk reward analysis. The main thing is, anda ada satu jadual. And don't spend more than 1 jam untuk analisa market. Because the moment you spend more, anda akan dapati, anda rasa macam kena entry. So, anda dah lama sangat tengok market. Don't spend less than 1 hour. Saya kalau tak buat outlook ni untuk anda, kalau saya tak buat outlook ni, saya akan spend masa dalam 15 minit, 20 minit untuk tengok market. Termasuk update chart. Sebab saya buat link-link ni, nak buat satu link, adjust chart, buat satu link, adjust chart, buat satu link, adjust chart, saya ambil masa sejam. Kalau tak ada. Saya cuma 15-30 minit. I don't spend that much time kepada nak tengok trend, nak tengok market. Don't. And most of your time should be on trade management. Maksudnya anda letakkan alert dah. Jangan tenung chart. The moment anda tenung chart, risau, alamak, kena stop loss, itu bukan trading. Anda baru saja selesai judikan akaun anda. Simple. The moment anda risau, alamak, habis duit aku. Anda tahu anda baru kalah judi. Boleh? Simple, ayatnya simple. Sebabnya you should set your that one. You should set your risk sebelum entry. Bukannya dah entry itu baru nak cari stop loss kat mana, TP kat mana. You define your risk sebelum masuk entry. Okay? Inilah benda-benda yang sepatutnya lah. Okay. Dan semua ni berkisar sekitar kita ni, market dynamic. Perkaitan di antara indeks-indeks kita tahu. Contohnya ini adalah untuk Eropah. Ini untuk US. Ini untuk Asia market kan. Okay. Kita tahu tadi kan, China data tadi kan, lemah, betul? China data lemah. Industrial production ni tadi lemah. Dan kita nampak kesemua impact dia. Kita ada kebimbangan kepada COVID-19. Dan kita nampak pasaran Asia tadi jatuh. As we enter masuk ke London, kita nampak movement dia lebih start, lebih besar. Kita nampak dekat saham. Masa Asia tadi Nikkei, masa Asia tadi okey, jatuh. Okey, 1 hour. Masa Asia tadi pukul 10 sampai data China. Pukul 1 habis. Ni kita tengok 15 minit. 5 minit. Habis. Lepas tu dia sideways. Pukul 2. Pukul 2. Lepas tu dia sideways. Ni dekat Nikkei. Okey. Lepas tu dah tengok kepada waktu si Eropah ni. Kita nampak Eropah pula. Sekiranya pergerakan Eropah ni sustain ke bawah, ini apa yang anda jangka untuk Nikkei? Kalau Eropah ni jatuh dan sustain jatuh, kita akan ada Nikkei yang meneruskan pergerakan dia. Now, kita lihat kepada US. Semua sama, nampak tak? Benda dia semua sama. The whole thing adalah is one big market. It's one big market.
Boleh. Dia semua sama. Okey? Dan kalau anda nak lebih dalam lagi, anda tengok cyclical, non-cyclical ni tak payah. Bagi siapa trade saham, anda kena tahu benda ni. Siapa yang trade saham, saya nampak lebih ramai dah start minat saham. Anda kena tahu benda ni. Cyclical, non-cyclical, sectoral, industrial, bellwether, apa syarikat yang lead dia, dan lain-lain. You need to know all this. You need to know all these specific sectors. Jangan tahu, oh aku trade Apple. Apple tu dalam anda apa? Benda tu kena tahu. Okey. Kaitan di antara indeks, kalau anda dapati indeks tadi kan tengah jatuh, komoditi jadi apa? Komoditi ada dua, satu precious, satu industrial. Satu industrial. Lepas tu kita ada hard, kita ada soft. Tak apa. Tapi precious kalau kita cakap mengenai metals, kalau kita ada pasaran saham jatuh, kita akan ada industrial metal jatuh. Kalau precious metal, precious macam gold, macam silver, dia ada kaitan dengan indeks tapi tidak directly. Dia kepada apa? Interest rate. Ni lebih kepada dia. Jadi anda tak dapat katakan saham jatuh, gold naik. Itu tak betul. Itu tak betul. Saham jatuh, tak semestinya gold naik. Tak semestinya gold naik. Kalau saham jatuh, US dollar kuat, gold akan jatuh. Kalau saham jatuh, gold sideways ataupun lemah, kita akan ada gold naik. Ya, precious metal lebih kepada interest rate. Sebab simpan gold, dia tak ada interest rate. Anda simpan gold bawah bantal, dia tak beranak jadi gold kecil. Kecuali ada pecahkan gold tu lah. Kenapa orang simpan gold? Value retention. Dia simpan value. Adakah gold tu sebagai hedging kepada inflation? Kalau kita tengok sejarah pricing gold, not really. Not really. Not really. Kalau dia sebagai hedging untuk inflation, harga gold sepatutnya 10,000 dah sekarang ni. Persentage kenaikan dia banding dengan inflation sejak tahun 1700, sejak duit USD tu ada. Kalau nak tahulah, ada dia. Saya tak setuju dengan gold sebagai hedging inflation, but dia kepada expectation untuk inflation dan sentimen kebimbangan. Tapi adakah dia one to one dengan inflation? Tak. Maksudnya macam ni. Sepatutnya kalau dia hedging pada inflation, inflation itu adalah bila duit jatuh, nilai duit jatuh. Kita akan ada gold yang naik, dan kalau ini turun 5%, kalau duit jatuh, interest rate inflation naik 5%, inflation, kita akan ada gold naik 5%. Tapi tak pun. Betul tak? Dia tak. Kalau ikut sebagai hedging kan, tapi dia tak. Kalau kita ikut daripada ni, 1000 tahun, bila US dollar start? 1700 berapa US dollar. Dan start itu, kita ada gold. Start ada price gold dalam US dollar lah. Dan kalau kita ambil dari situ sampai sekarang, patutnya harga gold dah 10,000, dah 20,000 macam tu. Tapi tak. Itu saya tak berapa setuju dia sebagai hedging untuk inflation. Tapi kebimbangan ni sebab inflation dia ada kena dengan interest rate. If you look at interest rate punya chart, ni dia. Interest rate punya chart. Ni. Gold is more kepada benda ni. Kepada 10-year note ni. Ni gold.
movement dia lebih kepada itu. Nampak tak? Go even dekat lower time frame. Kalau kita ambil higher time frame, okay, nampak tak gold dan juga interest rate. Okay, but not kepada inflation. Okay? Okay. This is the big thing. Ni besar dia. Perasaan tamak, perasaan rugi, faktor-faktor yang menyebabkan tamak. Contoh, bila bank semua turunkan interest rate, kerajaan bagi stimulus package COVID-19. Apa jadi pada saham pada mula-mula? Ujung bulan 3, apa jadi? Liquidity melonjak dalam market. Apa jadi saham? Roket. Ni jadi kat pasaran saham. Kita duk sibuk COVID-19 apa semua, saham lepak je naik. Orang duk sibuk PKP apa semua, saham naik. Macam mana nak jelaskan? Masa ni orang sibuk, kita tak gunting rambut lagi kan? Tak botak lagi kan? Betul? Orang duk sibuk PKP dah ni. US duk sibuk, Trump duk cerita pasal nak letak apa dah, minum klorok ke apa. Waktu ni kan? Dah botak dulu. Untunglah botak dulu. Sebab apa naik ni? Sebab apa naik? Ekonomi tak jalan. Ekonomi banyaknya office tutup, kilang tutup 60% lah. Ekonomi operating. But what government US did? They pump in duit. They pump in stimulus, Fed dan segalanya. 30% of GDP dan replace kehilangan aktiviti dan kita ada ni. We have this greed happen. Pandangan kepada future value. Kalau dah banyak semua duit pam apa semua, then kita jangkakan future value akan naik. Okay. Pada masa yang sama, kita ada risiko sekarang ni. Risiko dia apa? Apa risiko dia? Risiko dia adalah kalau COVID-19, ekonomi buka, COVID-19 spike balik. Kalau kita ada cost. Cost dia ada dua. Satu yen, pembiayaan. Satu lagi harga, iaitu US dollar. Okay. Pada waktu ni, yen masih murah. Yen masih murah. Okay. And we are looking at yen start nak mahal. Kalau yen start nak jatuh, apa jadi kepada saham? Saham akan sideways ke arah bawah ataupun jatuh. Cost. Kalau harga dia, masa ni US dollar murah. Macam mana kita tahu dia murah? Dia sampai dekat area support. Sebagai trader, bila kita kata murah dan mahal, kita refer kepada support. Macam mana kita tahu dia sampai area support? This one. Okay. Dia sampai area support. Ini untuk US dollar. Maksudnya pada waktu ini, based on technical pada waktu ini, US dollar is cheap. Itu je. Yes, Patrick. As trader, when you say it is cheap or expensive, bila dia sampai support, it is cheap. When it is resisting a resistance, it is expensive. That's how you define. Because if you look at the chart, without looking at ranges, you don't know whether it's cheap or expensive. Itu dia. When it's cheap, people will buy it. Yeah. But if the seller still say, it can go cheaper, then you will. But whatever it is, there will be reaction. There will be reaction from all this level. You see, when all these three, that one, tengok, ini kita dah kenal, sini akan ada reaksi. 1, 2. You will see all this level. Kenapa? Saya tak tahu. Satu lagi, tengok. Anda lukislah 3 wave.
Okay, ni tak sampai. Okay, but all these things ni tak. So, ini adalah impulsif ke bawah. But all this, kenapa saya tak tahu? Tapi cerita dia, anda dapat kira apa? Anda dapat kira correction. Anda tak dapat nak kira satu impuls. Unless impuls tu sebahagian daripada correction. Satu bila dia tengah naik macam ni, contoh macam ni. Contohnya macam tengok apa? GN. Tengok GN. Contohnya macam ni. Kalau orang tanya saya, dia habis ke mana? Saya tak tahu. Macam ni, kita tak dapat nak kira. Unless kita ambil daripada yang besar. Okay. Unless kita katakan this move sebagai the whole ni. Kalau kita tengok ni, ini masih lagi ada ke bawah untuk GBP, NZD. Ke bawah kalau kita ambil daripada ni. Habis dia ke bawah. But ini nanti dia habis ke mana saya tak tahu. Sebab itu kalau trading, anda ambil daripada area ekstrim, bukannya anda ambil daripada tengah-tengah macam ni. Itu payah. Contoh, ini retracement ke atas. Tengok, ini retracement. Daripada bawah ni, ke bawah ni, atas ni, kepada sini. Dia akan masuk dalam area itu. This area, 121,618. 121,618 and react from there. Okay. And all this interact untuk seterusnya, you come up with the market price, the greed, the fear, all these factors. Di situlah you can see the equilibrium ataupun persetujuan kepada harga. Basically, market dynamic adalah factors that move the market. If you are talking about market dynamic for the economy, supply and demand, price, quantity, business, apa-apa benda yang mempengaruhi business plan, policy, consumer sentiment, management even. Kalau kita bercakap mengenai financial market untuk trading, we are talking about structure and momentum correlation of different asset classes. Bila kita trade, anda bimbang pasal technical. Boleh? Anda lihat perjalanan. Saya dah ceritakan mengenai tiga ni. US dollar, yen dan indeks. Anda tahu yang tiga ni punya kumpulan-kumpulan dia. We do have aset-aset yang terbahagi kepada kumpulan-kumpulan dia. US dollar, ini dah kumpulan US dollar. Commodity dollars, kita ada indices, kita ada yen pairs, dan juga kita ada kepada commodity. Kita tahu semua ni mempunyai kaitan. Contohnya, indeks dia akan tak boleh sama dengan yen. Maksudnya indeks dan yen group akan jalan selari. Kalau indeks naik, yen group akan naik. Kalau yen pair jatuh, indeks tak boleh naik. Boleh? Commodity, kecuali precious metal. Copper, crude oil dan lain-lain. Bila kita ada saham yang naik, kalau kita ada yen group yang naik, komoditi kebiasaannya juga akan naik kecuali dia ada faktor-faktor sendiri seperti minyak. Dan ini dan ini. Kebiasaannya berjalan selari. Boleh? Okey, seterusnya komoditi menaik, komoditi dolar menaik. Dan dolar group, itu adalah dalam keadaan biasa. Di mana di sinilah saya membahagikan pasaran kepada few dynamics.
kepada pecahan-pecahan dia, this is the big picture. This is the whole the big picture. Kita ada 4 fixed dynamic, indices dynamic, yen dynamic dan US dollar dynamic. Okay. Jadi hari ini kita tengok secara ringkas. Malam nanti kita akan lihat lebih mendalam. Basically first kita tengok kepada fixed dynamic. Fixed dynamic ni adalah benda asas dalam market. Benda asas dalam market. You will see it appears terutamanya bila indeks tadi buat wave 1. Sebelum ni ingat tak? Okay. Ingat tak saya katakan, ingat tak kita cerita benda ni? Indeks. Bila dia buat yang ni, ini tak dapat jadi wave 3. But as of sebelum ni, saya tandakan dia dulu sebagai 1, 2 dan 3. Ingat tak yang ni? Now, what do I do? Waktu tu kita tak tahu whether US dollar akan jadi tak jadi. Cerita dia, as of now, lebih jelas. Kita ada wave 1, sebenarnya sebelum ni kita berada dalam ni, dalam sini. Dalam sini. What happened? Patrick, what happened here? Ya, base kita gunakan harga sebagai data. Itu je. Structure sebagai data. Based on structure sekarang waktu ni, kita akan katakan ini 1, ini 2, betul tak? As we get more data, yes, barulah kita dapat clear. But whatever it is, pada waktu ni, anda tak pergi masuk untuk long dollar. Itu je. Belum. Kita tunggu sebab benda sama. As we get more market data, we get more of the market punya ni, kita nampak ini sebagai the whole thing sebagai satu. Jadi sebenarnya sebelum ni kita dalam fixed dynamic. Now, correction, we are in yen dynamic. Okay, pada waktu ni kita nampak US dollar JPY sideways ke arah atas. Ingat tak ni? USD JPY. USD JPY. Waktu ni kita ada sideways ke arah atas. Nampak? Itu adalah benda-benda dalam fixed dynamic. Di mana kita ada higher indices, higher yen pair. Ingat tak? AJ, NJ semua naik kan? US dollar JPY sideways to higher waktu tu. Dan kalau macam ni, apa yang kita nak trade? Bergantung kepada magnitude, kekuatan pergerakan. Saya dah mudahkan. Pada waktu fixed dynamic, anda akan dapati yen pair dan dollar pair berjalan selari. Maksudnya kalau AU, AJ, dia akan sama-sama ke atas. Betul? Indeks naik, UJ sideways ke arah naik. Kan? Ini waktu sebelum ni kan? Boleh, Patrick? Okey. Tengok kekuatan pergerakan dia. Sekiranya yen pair dan dollar pair sama-sama je. Dia tak adalah yen pair lebih apa. Pada waktu tu anda trade ni je. Semua ni. You won't go wrong with this. You won't go wrong. AU long, AJ long, index long. You won't go wrong. Tapi bila anda nampak yen pair lebih mencanak naik macam ni, AU sideways je. So we have, maksudnya kita ada some strength dalam USD. Waktu tu anda cari untuk long index. Anda akan long yen pair kecuali USD JPY. So USD JPY akan buat correction sikit. Akan lebih sideways. Yen pair lebih kuat daripada dollar pair. Maksudnya dollar ada kuat sikit sebab tu kita tak trade USD JPY je. Faham? Dalam fixed dynamic, mula-mula anda tak trade USD JPY. Dia akan lebih sideways. Okey? Sekiranya kita nampak dollar pair, wah, AU lebih-lebih, AJ sideways. Ya, ini maksudnya USD lemah.
Waktu tu ada long index, long EU, long GU, long AU. Waktu tu. Ni maksud dia, ada short UK waktu tu. Jelas? Ini di sinilah anda letakkan chart. Saya try letak macam ni. Saya try, tapi tak tahu dia berguna tak. Ni untuk intraday. Yang color merah ni semua yen pair. Yang color biru ni adalah semua dollar pair. Maksudnya semua dolar kat belakang. Jadi saya tukarlah macam UCAP jadi CAP-U. Jadi kalau kita tengok sekarang, pergerakan dia sama. USD JPY untuk hari ini sideways tak ke mana. Pada waktu ni tak ke mana. Tapi kalau kita tengok gambaran besarnya, if we look at this from daripada minggu ni, daripada last week, apa yang anda nampak? Yen pair lebih jatuh banyak kan? UJ jatuh kan? Jadi ini apa ni? Ini yen dynamic. Boleh? Okey, tak apa. Sebelum saya confusekan anda lagi. Tapi ini tadi try buat chart ni. Anda boleh buat kat trading view, anda boleh buat dekat ni. Lagi senang. Saya instead of kita bagikan chart, saya letakkan sekali. Letakkan dalam satu chart. Lepas tu letak color coding dia. Merah ni yen pair, yang biru ni adalah US dollar pair. Yang putih ni UJ. Kita tengok daripada start last week, nampak yen lebih lemah. Yen pair lebih lemah. Di dollar pair not really lemah. Lemah tapi not really. UJ sideways ke arah bawah. Jadi automatik anda, kita dalam yen dynamic. Saya ada dekat Reuters fee. Saya cari macam mana nak buat untuk anda. Kan? Dolar pun sideways ke arah bawah. Tapi ni for you guys lah. Okey, ni adalah fixed dynamic sebelum ni. Boleh Akil? Nampak kan? Okey, indices dynamic. Ini yang paling kuat dia punya trend. Biggest trend in the market adalah index. Sebab itu index anda tak short. IBEX ada lower low, saya tak galakkan untuk anda short dia. Saya lebih suka short cap JPY. Kan? Trade selection, bila index dynamic, obvious. Long index, long yen pair. Anda akan nampak index masuk wave 3. Bila kita kata dia dalam strength, bila kita buat regression trend channel, bila kita katakan dia dalam strength, bila dia wave 1, wave 2, dia break out. Ada moment dia break out tu. Kalau anda tarik dia, dan ini belum sampai 100 lagi, belum sampai 100% ataupun 161, belum sampai lagi, anda boleh long. Any pullback dia, anda boleh long the moment dia break. Okay, selagi tak sampai 100%. Okay, index dynamic. Yen dynamic. Yen dynamic, kita tahu yen kuat, di mana yen pair jatuh, index jatuh, USD JPY sideways lower, dan dolar akan sideways. Jadi kepada momentum, tengok momentum dia. Kalau kita tengok masa ni, momentum dia, kita tengok daripada last week, yen ni lebih lemah daripada dolar pair. Jadi kita tahu, kalau kita masuk dalam ni, kita tengok yen pair, US dollar, XXX JPY weaker than USD JPY kan daripada last week ni. Okay. Ni banyak lemah banding dengan USD JPY yang putih. Jadi kalau kita tengok ini, what you can conclude is anda cari untuk short yen pair. Short yen pair. Dollar pair akan sideways to lower. Pada waktu ni anda tak trade euro USD.
Anda tak trade Euro USD. Tak berapa sesuai. Tak berapa cantik. Anda akan trade Euro JPY. Boleh? Nampak? Tunggu correction dan masuk. Tunggu correction, masuk. Ada lower low, correction, masuk. Boleh? Dolar dynamic. Dolar dynamic, bila kita ada dolar significantly kuat. Macam mana kita nak tahu dia kuat atau tak? Simple. Anda tengok USD JPY bergerak inverse dengan dolar pair. Kalau kita tengok yang ni tadi, yang putih ni adalah USD JPY. Yang biru ni dolar pair. Kalau USD JPY naik ke atas, yang biru ni jatuh ke bawah, dan itu inverse. Itu inverse. Macam ni, ini jatuh, ini naik ke atas. Itu dia. Dia inverse, tak sama. Okey. Jadi kita tengok dia ada dua, positif dan negatif. Dalam positif, kita akan tengok benda ni. Kalau dia USD JPY higher dan dollar pair lower, dia akan inverse. Yes, opposite direction, inverse. Inverse tu opposite lah. Maksudnya USD JPY naik, EU, GU jatuh, AU jatuh. Kita tengok kalau dia sama magnitude, maksudnya sama je. Then kita akan ada EU jatuh, EU kita cari short. Kalau kita ada UJ higher, tapi dollar pair tadi jatuh lebih dahsyat daripada UJ. Naik UJ macam ni, tapi EU jatuh macam ni. Kalau UJ naik macam ni, then kita akan ada masih lagi short. Ini masanya cuma untuk trade dollar pair. Bukannya masanya anda boleh masuk untuk yen pair, tapi anda spesifik kepada dolar pada waktu ni. Anda spesifik kepada dolar pada waktu ni. Sama juga bila negatif US dollar dynamic, anda spesifik kepada dolar pada waktu ni. Anda cari contohnya, kita ada EU yang dah sampai kan, dah sampai area dia, lepas tu jatuh. Kan? Dalam ni. Tapi kita ada AU yang tak sampai lagi. Okey. Kalau kita nampak kesemuanya tengah jatuh sekarang ni. Tapi kalau kita tengok daripada sudut channeling tadi, kita tahu AU akan buat satu lagi. Jadi antara AU dengan EU, anda nak trade yang mana? Anda nak trade yang mana? EU, bagaimana kita nak pilih dia? Kita tengok cross. Exactly. Anda akan tengok cross punya ni. Ambil chart cross. Anda tengok Euro AUD. Anda tengok Euro AUD. Tengok Euro AUD. Kat mana kita sekarang ni? Where are we now? So one of the thing that you can do is melihat kepada kat mana, kat mana kita sekarang. Paling simple lah. Gunakan sekali lagi yang ni tadi. Regression trend channel. Kalau tak guna channel, guna ni. Atas, bawah. Kat mana kita sekarang? What I want to see is dia tak break out Euro AUD ni. Kalau kita tengok extend line. Kalau dia break out macam ni, kalau dia trade break out macam ni, ini, anda trade AUD USD. Anda tak trade Euro USD. Kejap. GBP AUD tu ada sebab dia. Okey. Anda nak tengok dia punya magnitude. Itu untuk ni. Selain daripada tu kita ada sideway dynamic. Sideway dynamic ni bila USD JPY sideway tak ke mana. Yen pair dengan dollar pair sama arah. Kita akan tengok yen pair dengan dollar pair punya magnitude. Sideway dynamic. Ini dalam positif. Ini dalam positif US dollar.
Okey, bila anda nampak dollar pair jatuh, yen pair pun jatuh, UJ sideways, okey. Kalau kita nampak arah dia sama, anda cari short EU. Anda cari short EJ pada waktu ni. Kalau dia dollar pair jatuh lebih teruk daripada yen pair, anda short dollar pair saja, jangan short EJ. Short EU. Itulah benda ni. Satu. Apa nak trade? Apa pair? Apa pair? Nak pilih. Kalau dia dalam negatif US dollar dynamic, kita akan ada dollar pair higher. UJ sideways. Yen pair lebih naik tinggi. Waktu tu EU anda long. Anda akan long AJ. Waktu tu. Dan seterusnya. Nampak tak? Kalau anda map the market, anda boleh buat benda ni. Kalau anda map the market, syarat dia anda map the market. Bukannya anda tengok satu candle. Boleh. Syarat dia anda map the market. Dan anda tahu, anda dalam dinamik mana. Kalau saya tanya sekarang, anda dalam dinamik mana? Kita dalam yen dynamic. Tak kisah sebatang candle tadi buat apa. I don't care. Saya nak tengok level, structure. Nampak? Okay. Inverse dynamic. USD JPY bergerak inverse dengan yen pair. Sekiranya momentum USD JPY adalah lebih adalah sama short dollar pair. Short EU. Maksudnya kita akan ada US dollar yang kuat waktu tu. Kita tahu US dollar kuat, biarpun yen pair jatuh, tapi UJ tu naik, maksudnya USD tu paling lebih kuat daripada JPY. Pada waktu ni, indeks akan jadi apa? Indeks sideways lower. Okay, inilah waktunya bila US dollar kuat, indeks jatuh. Anda kena tengok UJ dengan yen pair. Dia berpusing-pusing situ je. Dan seterusnya negatif US dollar dynamic. Okay, closest dynamic. Ni kita cerita pasal GBP AUD. Ni contoh dia lah. Ni contoh dia. GBP AUD. Ni contoh dia. GBP AUD. Okey, ni GBP AUD Kalau anda perasan, kenapa semua GBP AUD ni? Okey. Ni GBP AUD, ini adalah AUD USD. Okey, ni ada kena-mengena dengan sekarang punya cerita, dan ini adalah AUD JPY. AUD JPY. Dan benda ni ada dalam market outlook. Okey. Kalau kita tengok dia punya ni sekarang ni. Apa yang dapat anda katakan GBP AUD, AUD USD dan AUD JPY? Apa yang anda dapat deduce daripada dia? Sebab itu bila lukis Elliott Wave, jangan main lukis je, dia ada cerita je. Saya seronok kalau orang lukis lah. Banyak-banyak lukis. Kita tengok, alamak, dia lawan diri sendiri. GBP AUD trade inverse dengan AUD USD serta AUD JPY. Kan? Nampak, Akil? Fi, William, jelas kan? Vincent, Joe. It's very clear, right? Okay? So, kita ada, kalau kita lihat apa yang kita lukis kat sini, AUD USD, dia tak sampai lagi. Dia tak sampai. No doubt, kita ada kejatuhan dia. No doubt, kita ada kejatuhan sekarang. No doubt, kita ada kejatuhan dia. Tetapi, kalau kita lihat daripada sudut dia punya ni 4 hour, kita lukis kat sini lah. AUD USD. Satu ini penting ya. Kalau kita lihat
Ini tak sampai lagi. Bawah ni, atas ini, dan ke sini. Okey, kita masih ada room ke atas untuk AUD USD. Okey, masih ada room ke atas. But will it go up or not? Sabar dulu. AUD JPY. AUD JPY also the same story. Also sama. Okey, kita masih lagi ada room ke atas untuk dia. Boleh say? Okey. Sebab itu kita tengok spesifik ini AUD USD, AUD JPY tak complete lagi. Adakah dia akan naik ke atas atau tak? Di sinilah anda boleh gunakan GBP AUD. GBP AUD is basically mana saya punya ni. Okey. GBP AUD is basically GBP AUD is equal to GBP USD darab dengan 1 over AUD USD. Itu GBP AUD. Okey. Kalau kita melihat kepada AUD USD. Okay. AUD USD is basically AUD JPY sama je. Darab dengan USD darab dengan 1 over USD JPY. Okay. Kalau kita tengok kepada AUD JPY, it's basically adalah AUD USD darab dengan USD JPY. Okay. Ini adalah untuk membentuk pair itulah. Tak apa, tak faham ni tak apa. Saya nak tunjuk. Basically, bila anda nak tengok dan kita tahu USD tengah nak sampai tempat dia. Okey, nak sampai tempat dia. Dan kita tak tahu dia sebab ada pair dia dah jatuh. Kita ada NZD, kita ada GU, kita ada EU, semua dah jatuh. AU tak sampai lagi, AJ tak sampai lagi. Kita ada NJ dah sampai, kita ada mana lagi? EJ dah sampai, kita ada apa lagi? JPY dah sampai, GJ dah sampai, semua sampai. AJ tak sampai lagi. Adakah ni akan naik lagi ke tak? Di sinilah anda boleh tengok GBP USD, GBP AUD punya cerita pula. Tengok pair dia dan kat mana dia. Okey, kat mana dia. Okey, kalau kita tengok gambaran ni, tengok GBP apa yang saya tandakan kat sini. GBP AUD. Okey, kalau anda tengok apa yang saya lukis. Okey, kita ada sini sebagai flat dan sini at least ada 5. Katalah anda tak kisahlah ini ada ke tak ke apa kan. Dan kita ambil ini sebagai peak. Maksudnya sini sebagai peak Sini sebagai peak dan anda tengok bawah ni dan konsep yang sama iaitu anda tengok yang ini. Tengok ni. Okey, dan anda ambil ni. 1, 2, 3. Apa yang anda nampak level dia? What do you see? It's extending, right? Tak kisah anda kiraan betul ke tak. Don't worry about that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 28 ke 1016 juta ke, I don't care. Yang kita tahu dia terlepas daripada trend, daripada channel ni, dan kita ada apa, dan kita ada lebih daripada 1618. Maksudnya apa yang anda boleh katakan kepada GBP AUD di time frame H4 ni? Mana dia impas kan? Dia impasif kan? Berkatkan dia nak naik ke nak turun?
Nak naik ke nak turun. Dia lebih momentum ke bawah. Kita ada lagi momentum ke bawah. Mana saya punya arrow ni? Ni. Kita ada momentum ke bawah untuk dia. So, if GBP AUD ke bawah, mengetahui ini, GBP AUD, GBP USD darab dengan AUD USD. Ni benda dia. GBP AUD adalah inverse dengan ni. Daripada apa yang kita nampak, AUD USD kemungkinan dah habis. Tapi kita nampak dia tak sampai lagi. Tapi kalau kita tengok dia punya indikator ni. Dia punya indikator ni. Financial. Kalau anda tengok indikator dia, kesemuanya menunjukkan kita ada yang saya tunjukkan tadi. AUD USD dah breakout trend line. Maksudnya ini mungkin jatuh ke bawah. Dah boleh ke tak kita untuk short AUD USD? Dah boleh ke tak? Dah boleh ke tak? Masalah saya dengan AUD USD ni adalah benda ni tadi. Dia tak break out trend line lagi. Kalau kita ambil trend line dalam pun tak habis, trend line dari bawah pun dia ngam-ngam sampai. Kita berada betul-betul dekat simpang ni. Dekat simpang ni. Okey? GBP yes to some extent dia inverse dengan indeks. Kita betul-betul kat simpang. Sama juga dengan AUD JPY lah, lebih lagi. Tapi cerita dia, pada waktu ni, disebabkan oleh pergerakan ini tadi, apa yang kita dapat diangkakan adalah benda ni. Sekiranya GBP AUD naik ke atas lagi, GBP AUD naik ke atas lagi, ini extend ke atas lagi, AUD USD, AUD JPY, dia dah tak buat ke atas. Dia tak akan lengkapkan movement dia ke atas. Dia tak ada pergerakan ini. Dia dah start jatuh ni. Kalau GBP AUD naik lagi, AUD USD dah start jatuh. Dia dah habis dah wave 5. Tak ada rekod, Aiman. Kalau GBP AUD, okey. Dalam sini, kalau GBP AUD buat pergerakan ini, buat pergerakan ke atas ni, dan kalau dia break out, GBP AUD naik, AUD lemah, betul? Simple. GBP AUD naik, GBP lemah. Simple? Ingat, dia punya inverse correlation tadi dengan AUD. Inverse AUD USD kan. Jadi kalau GBP AUD ni naik, AUD ni lemah. Kalau AUD lemah, AUD USD tak naik lagi. Dia jatuh, ini pun jatuh. Dia tak habiskan dia punya equal leg. Maksudnya, kalau AUD JPY jatuh, saham ke mana? Saham ke mana? Saham ke bawah. Semua ni kait. Apa anda nak trade? Okey, waktu tu apa jadi kepada? Kalau AUD lemah, US dollar dia berlawan, inverse. Nampak? Hanya dengan satu, anda pilihlah mana-mana asalkan anda faham sifat currency berkenaan. Anda pilih satu, anda buat full technical analysis dia. Lepas tu kalau anda faham correlation, anda boleh ceritakan the whole market. The whole market.
Nampak? Kalau tak kisah anda pilihlah satu Eurocat ke apa ke, lepas tu anda kaitkan. Anda pecahkan dia kepada apa? Kalau nak lagi cantik adalah kepada ni lah, kepada crosses. Ni semua dalam nota ni. Ini semua dalam nota ni. Kalau anda baca nota-nota ni. Dia semua, nampak tak? Kita bercerita market menerusi teknikal. Faham? Saya sebut nama Trump tadi ya, mula-mula tadi. Okey? Ini ada teknikal. Kita lihat first dimension, second dimension, correlation dia, GBP AUD kepada AUD USD dan AUD JPY, dia inverse. AUD USD dan AUD JPY berada dalam first degree dimension. Okey? Itulah dia. Okey, dan kita nak select apa, anda tahu apa dinamik semasa, apa dijangka akan datang, bila ini akan berlaku. UJ tadi. Akil. UJ tadi kan Akil? Man? UJ tadi. Jadi waktu tu baru kita kata US dollar start kuat. But if kita tengok kepada kalau GBP AUD tu habiskan pergerakan ini, GBP AUD habiskan pergerakan dia ke atas ni, kita katakan dia akan react ini. Kita jangkakan dia sama ada kita dah habis 5 ni kat sini dan depend kepada size dia. 2 ataupun masih ada satu lagi ke bawah. Kalau dia ke bawah GBP AUD ni ke bawah, AUD USD akan naik, habiskan wave 5 ni. Nampak? Kalau GBP AUD ni terus ke atas, AUD USD jatuh ke bawah dan tak kembali. Itulah dia. Ambillah mana-mana GBP NZD dan anda buat ni. Kalau anda tahu AUD USD dan NZD USD basically dia punya move sama. AUD USD CAD kita tahu dia inverse. GBP JPY, GBP CHF benda sama. Euro GBP CHF itu inverse. Boleh? Nampak? Correlation? Dan semua ni ada dalam market outlook. Yang saya ceritakan ni semua dalam market outlook. Okey, baca market outlook, macam-macam ada dalam ni. Ambil nota, saya dah post dekat grup tadi, ambil nota dan ikut webinar. Kita ceritakan satu-satu why, kenapa, apa yang kita tengok, apa plan kita, apa setup yang kita tunggu. Apa setup sekarang. Okey, setup sekarang, any pullback untuk JPY pair anda short. Setup akan datang, habiskan 5 wave untuk US dollar pair, EU ke GU ke untuk short. Index anda on the side dahulu. Dia 3 wave ataupun 7 wave ataupun 11 wave untuk anda long indices. Kan mudah kalau anda trade macam tu. Anda dah ada plan. Minggu ni, minggu depan akan datang apa nak buat. Kalau indeks tengah menaik macam ni, indeks naik macam ni adalah bila JPY pair nanti habiskan pergerakan dia dan mula naik. Indeks akan mula kuat. Ini nanti, ini belum, ini sekarang. Gold masih ke atas, US dollar masih lagi ada room untuk melemah. Tapi kita tahu gold dah nak habis pergerakan dia. Kita tunggu gold turun nanti. Bila indeks start
kuat. Masa tu anda long tunggu gol jatuh. Baru anda long gol. Waktu ni tak, you stand on the side untuk gol. Satu benda dia. Boleh? Okey? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. I hope semua ni membantu. I know bagi siapa yang baru ikut, dah syukur, dapat syukur. Saya pun lapar. Bagi mereka yang baru ikut memang confusing, tapi bagi mereka yang selalu ikut, dia Allah, benda ni berulang-ulang kan. Tapi cerita dia sama je, ingat. The thing is, saya expandkan sikit setiap webinar lepas ni sampai webinar 20 saya kongsikan macam channeling tadi, macam breakout channel, apa tool-tool yang mudah kalau tak nak kira wave. Nota tu ada dekat grup Telegram. Ada dekat grup Telegram. Kalau tak tahu, tak ada dalam grup Telegram, boleh message saya dekat Facebook dan ambil. Akil, boleh? Akil? Dia kena ikut. Webinar ni anda kena ikut. Dan tengok benda dia nampak dekat chat. Cerita dia benda dia nampak dekat chat. Okey. Ambil masa kan? Memang ambil masa. I know. Tapi sebenarnya benda dia logik je sebenarnya. Benda dia adalah logik dia. Boleh? InsyaAllah bersama lagi malam nanti. Terima kasih semua. Tak ada rekod. Kita tak ada rekod, Aiman. Setiap webinar adalah live webinar dan kita nak orang ikut live webinar. Kalau anda nak rekod, anda rekod sendiri. Okey? Okey. Jadi terima kasih semua, Bang Amin. Min Yong, thank you. Akshay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.